Assalamualaikum warahmatullahi dan hai. So untuk video kali ni kita nak tengok inverse Laplace transform menggunakan kaedah completing the square. Jadi kalau dalam video sebelum ni saya pernah maklumkan bila kita nak selesaikan inverse Laplace, perkara pertama yang kita akan tengok dalam soalan ialah denominator. Okey, pecahan bahagian bawah. So kita tengok denominator ada tak bentuk yang sama seperti dalam formula kita. So formula dekat sebelah kiri. Jadi kalau kita go through formula kita, tak ada denominator yang sama, iaitu kalau soalan ini bentuk denominator ini adalah bentuk kuadratik. S kuasa 2 tambah 2S tambah 2 ini adalah bentuk kuadratik. Jadi kita tengok dekat dalam formula kita, tak ada formula yang denominatornya bentuk sama, bentuk kuadratik. Kalau yang ini dia ada kurungan dan ada omega kuasa 2. So ini bukannya bentuk kuadratik. Jadi tak ada. So bila tak ada, kita kena ubah dulu. Okey, ubah dulu bentuk bagi fraction ini menjadi satu bentuk yang boleh kita refer kepada table kita. Okey, jadi bila kita tengok kuadratik, apa yang kita buat ialah kita cuba tekan kalkulator dulu. Okey, bila kita tekan kalkulator, factorizekan S kuasa 2 tambah 2S tambah 2, kita akan dapat jawapan dia ada I. Okey, ada I. Kalau kalkulator 570 ms, I tu dia keluar kecil je dekat sudut kanan. So ini adalah imaginary number. Means dia tak boleh factorize lah. Okey, memang ada keluar negatif 1 tapi ada I kecil. Kalau kalkulator yang baru-baru memang dia akan keluar I terus lah. X1 dan X2 dia ada I. Bermaksud kita tak boleh factorize lah. So bila tak boleh factorize, perkara pertama yang kita akan cuba ialah completing the square. Okey, cuba factorizekan menggunakan kaedah completing the square. So kali pertama tadi kita try pakai calculator dulu, and then kalau tak boleh, bila ada I kita akan pakai completing the square. So sebelum ni anda dah pernah belajar tentang completing the square lah. Jadi saya tuliskan saja formulanya dekat sini dan cuba kita factorizekan denominator kita menggunakan formula completing the square ini. Okey, jadi kalau kita guna formula completing the square, kita akan dapat so yang ini ialah kita punya A. Okay, A kita sama dengan 1. So B kita sama dengan 2. C kita juga sama dengan 2. So kalau kita masukkan dalam formula completing the square, kita akan dapat X tambah dengan B per 2. So B per 2, B kita adalah 2. 2 per 2. So kat sini ada kurungan. Okay, kuasa 2. Tolak dengan B per 2. So 2 per 2 lagi. Kuasa 2. And then ada tambah C. Okay, dengan syarat A kita adalah sama dengan 1 lah. Okay, untuk X ni. Ataupun kat sini kita boleh letak S lah sebab kita punya variable S. Jadi kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat X tambah 1 kuasa 2 tolak dengan 2 bagi 2 1. 1 kuasa 2 sama dengan 1. Tambah dengan C. C kita sekarang adalah 2. So tambah 2. Okay, jadi bila kita selesaikan ni, kita akan dapat X tambah 1 kuasa 2 tambah dengan 1. Okay, so X kita gantikan dengan S lah. Jadi sekarang kita ada Fs yang baru. Okay, kita dah tukarkan bentuknya menjadi satu bentuk yang baru, iaitu sekarang kita punya Fs dah jadi 4 per dengan S tambah 1 kuasa 2 tambah 1. Okay, so sekarang kita tengok bentuk yang bawah ni ada tak bentuk yang sama di dalam table. Okey, cari denominator yang sama. So kita boleh gunakan nombor 13 atau nombor 14.
Nampak bentuk yang sama, S tambah A ada kuasa 2 tambah omega kuasa 2. So kalau kat sini 1, dia boleh jadi 1 kuasa 2 jugalah ya. Sebab 1 kuasa 2 pun sama dengan 1. Jadi kat sini kita boleh letak kuasa 2. Okay, so kita boleh tengok nombor 13 atau nombor 14. Jadi sekarang atas kita ialah nombor 4. So apa beza 13 dan 14? Satu omega, satu lagi S tambah A. Jadi kalau S tambah A ni dia mesti sama dengan yang bawah. Okay, tapi sekarang kita punya atas hanya nombor sahaja. Tapi nombor ni dia mesti sama omega dengan omega. Means sekarang ni omega kita adalah 1. So kita kena jadikan atas ni 1 per S tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So mana nak letak 4? 4 kita letak dekat luar. Okay. So sekarang 4 kita letak luar. Jadi yang ini okey atau saya ketepikan sikit. Okey, ketepikan sikit. Dan yang ini adalah inverse Laplace. Okay, so boleh tengok dekat table kita. Atas kita ada omega. So kita akan gunakan formula ini. Eksponen negatif AT sin omega T. Jadi kat sini kita akan dapat 4 tetap ada. So yang ini kita akan baca sebagai eksponen negatif. Ini adalah A kita. So A kita sekarang adalah positif 1. So masukkan 1. Negatif ni tetap ada sebab ini ada dalam formula. So kita akan dapat negatif 1T. Okay, jadi kat sini T lah. Negatif T. Kemudian ada sin omega. Omega kita sekarang 1. Sin omega T. So sin 1T. Jadi ini jawapan kita. Kita cuba tengok pula example 2. Jadi Fs sama dengan 2S tambah 3 per dengan S kuasa 2 tambah 4S tambah 13. So kita tengok denominator. Bentuk kuadratik tak ada yang sama di dalam formula. Jadi kita cuba tekan calculator dulu. Dan bila kita tekan calculator, factorizekan S kuasa 2 tambah 4S tambah 13, kita akan dapat negatif 2 tambah 3i. Okay, jadi tak boleh factorize sebab ada imaginary number kat situ. So bila tak boleh, kita akan cuba guna completing the square. Okay, jadi bila guna completing the square, masukkan ke dalam formula ini. So kalau kita guna X tambah B per 2, B kita sekarang 4, 4 per 2 kuasa 2 tolak dengan 4 per 2 kuasa 2 tambah C. C kita adalah 13 kat sini. So kita selesaikan ni, kita akan dapat X tambah 4 per 2, 2. So dapat 2 kuasa 2 tolak dengan, kat sini pun 4 per 2 dapat 2. Tapi 2 kuasa 2 sama dengan 4 juga. So tolak 4 tambah 13. Jadi simplify lagi, kita dapat X tambah 2 kuasa 2 tambah dengan 9. Okey, so sekarang kalau kita tulis semula Fs kita yang baru, kita akan dapat Fs sama dengan 2S tambah 3 per dengan S tambah 2 kuasa 2 tambah dengan 9. Yang mana 9 ni kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 2. Okey, so sekarang kita tengok bawah dia S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, kita boleh refer kepada formula nombor 13 atau 14. Tapi sekarang kita kena tengok atasnya. Atas kita ada S. So bila atas ada S, kita kena tengok formula nombor 14. Okey, bila tengok nombor 14, kita mesti dapat S tambah A sama dengan S tambah A dekat bawah. So apa kita kena buat? Kita kena samakan yang S ni mesti sama dengan S tambah 2. Jadi kita akan gunakan
S ini sebagai S tambah 2. So, dekat sini saya tulis dia sebagai 2. S dia akan jadi S tambah 2. Okey, tapi bila kita letak, bawah saya letak dulu Bawah saya letak S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Tapi dekat atas ni, kalau kita tengok, 2S tambah 2, kalau kita darab balik, 2 darab S dapat 2S. Okey, tapi 2 darab 2 dapat 4. Sedangkan soalan kita sebenarnya hanya 3 sahaja. So, apa kita boleh buat dekat sini ialah kita boleh tolak 1. So that bila kita expand semula, bila kita expand, katalah saya pakai warna lain So, kalau kita expand ini, kita akan dapat 2S tambah 4 tolak 1. Yang mana kita akan dapat 2S tambah 3 sama seperti dalam soalan. Okey, sebab tu kita akan tambah sendiri tolak 1 dekat belakang supaya kita dapat sama seperti dalam soalan. Okey, now inilah Fs kita yang baru. Jadi bila kita dapat macam ni, ini kita boleh pecahkan dia menjadi 2 term. Okey, iaitu kita akan pecahkan dia menjadi 2 S tambah 2 per dengan S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Lagi satu ialah negatif 1. So, yang ini kita tolak 1 per S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey. So, sekarang kita boleh refer dekat table. Jadi, first term dia ada S. Second term dia nombor sahaja. So, apa kita boleh buat? Yang ini 2 kita boleh letak luar. So, dia akan jadi 2 inverse Laplace S tambah 2 per S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Yang ini sebab dia nombor sahaja. So, macam contoh 1. Kalau dia nombor ni mesti sama dengan omega. Jadi, dekat atas mesti letak 3. So, kalau atas letak 3, saya letak negatif dulu. Atas kita kena letak 3. So, bawah dia S tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Bila atas 3, tapi sedangkan dalam soalan kita hanya nak 1 saja. So, maksudnya 3 ni kita tak nak. Jadi, bila kita tak nak, kita kena matikan dia. Nak matikan dia kena, sebab sekarang dia fraction dia dekat atas. So, kita darabkan dengan 1 per 3 dekat luar. So, 3 dengan 3 ni boleh potong. Okay, jadi ini ialah inverse Laplace. Okay, so kita boleh teruskan yang ini. Untuk Ft-nya kita akan dapat 2. So, ini ialah formula nombor 14. Eksponen negatif A kita 2T cos omega T 3T tolak dengan 1 per 3. So, yang ini kita akan dapat eksponen negatif 2T sin 3T. So, itu jawapan kita.